الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ringkas, paling ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih hari Jumat kuasa Tuan Imam, kawan-kawan masjid dan sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita malam ini, malam saya datang ini, kita berada pada malam 27 Rajab. 27 Rajab bersamaan 7 hari bulan 2 tahun 24. Masuk aja maghrib tadi malam 27 ni. Inilah malamnya yang dengan kasih sayang, dengan belas kasihan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya yang bernama Muhammad
bin Abdullah itu Isra daripada Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram, ke Baitul Maqdis, dipanggil Isra, iaitu berjalan pada waktu malam. Berjalan pada waktu malam itu kita panggil Isra, jalan. Apabila sampai di Masjidil Aqsa, dia naik pula ke atas, iaitu kita panggil Mi'raj. Mi'raj, dia naik ke langit, itu dipanggil Mi'raj. Sebab itulah kita panggil Isra wal Mi'raj. Wal itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dan, Isra dan Mi'raj. Nah itu dulu kita fahamkan betul-betul dulu. Malam inilah Rasulullah SAW itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bergerak dalam masa satu malam. Selepas Isya itu, lepas Isya, habis Isya, dia pun bergerak. Dan adalah pertemuan-pertemuan yang ini kita kena baca buku ya, pertemuan-pertemuan yang kita tengok apa kerja mengetuk kepala, pecah kepala tu. Pokoknya ini dia mengetuk kepala dia sendiri kerana dia kesal, dia tak solat. Oh tu nampak. Ni kita cerita solat lah. Dalam lagi kita usah nak cerita kan pasal tak solat ni. Pokoknya sampai ketika besok tak ada kerja lain, kita mengetuk kepala dia. Pecah, elok balik, pecah, elok balik. Apa tu Jibril? Tak solat. Lalu kita nak buat macam itu. Kalau tak lalu, kita timbanglah sekarang. Jangan tinggalkan solat. Jangan tinggalkan solat. Itu yang ditemu oleh Rasulullah dalam perjalanan. Ada lagi pertemuan-pertemuan lain kita kena baca. Sebelum dia bergerak tu dengan menaiki binatang yang bernama Burak. Sekarang ada minyak nama Burak. Petrol station nama Burak. Dia ambil nama itu. Makhluk Allah yang namanya Burak. Kelajuannya sejauh mata memandang, nak mudah faham sebenarnya. Sejauh mata memandang selangkah. Pasti tak mungkin melangkah gitu kan. Dia terbang katanya dah. Tapi nak nyenangkan orang faham, selangkah dia tu sejauh mata memandang. Kesian orang-orang di zaman Nabi itu kan. Apa tak tahu orang itu. Kelajuan yang paling laju ditengoknya panggil kuda lah. Tak ada lain lagi. Itu kuda paling laju lah pada dia. Burung terbang, dia nampak laju. Baral kecil, kaldai panggil. Unta, dia biasa menengoklah, mengangkut barang sebesar-besarnya, minum tak payah, apa tak payah, berangkut barang. Allah siapkan untuk di padang pasir. Binatang-binatang yang macam ini. Tiba-tiba dia diminta berfikir. Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, dia orang tahu lebih kurang berapa hari baru sampai dengan naik kuda, berapa hari. Sebulan kalau berkuda. Dia tahu. Dengan mengangkut-ngangkut barang ni, dia orang tahu dia lebih kurang tu. Tapi bila disampaikan malam tadi Nabi pergi lepas Isya, sebelum subuh dah pulang, dia pergi ke Masjidil Aqsa, agak-agak macam mana lah. Taksian ke kita tengok orang-orang yang terpaksa beriman tu. Taksian ke kita tengok. Kalau kita sekarang bercakap, kita ni dah biasa dengar roket. Kita dah dengar roket pergi ke bulan. Kita dah mendengar dah cerita tu. Ya ke tidak, Allahuakbar. Tapi kita dah bercakap mengenai roket. Kita dah mengukur antara bulan dengan bumi ni berapa jauh. Kejauhan tu dah tak boleh kira pakai kilometer dah, pakai batu. Dalam kitab dulu dia kata daripada luasnya syurga itu katanya ialah seperti perjalanan sekian-sekian tahun. Punya nak tunjukkan besar yang tu. Mana ada
kilometer, semua meter-meter ni semua tak ada. Itulah tanggungan orang zaman Nabi Muhammad SAW untuk nak percaya dengan dengan Nabi Muhammad SAW yang bercakap, malam tadi lepas Isyak aku dibedah oleh malaikat. Lepas dibedah, dibuang segala sifat-sifat yang tak elok, dengki, khianat, pemalas, apa semua sifat-sifat yang dipanggil negatif, kita panggil, yang tak elok, yang tak percaya, yang tak yakin, semua dibuang. Sebab awak nak diangkat ke tempat suci, maka awak mesti cuci. Kita diangkat. Bercerita mengenai aku malam tadi dibelah, dibuang segala perangai jahat. Kalau ada dengki dalam ni, kalau ada, ini simboliknya. Nak bagi orang yang tadi yang saya cerita, apa dia tak faham ni. Matematik, apa matematik pun tak ada istilah matematik tu. Dia disuruh faham. Kita sekarang pergi operate, dia dibelah oleh malaikat untuk buang segala kekotoran sebab nak menghadap Allah. Macam mana kau nak faham? Itu yang tergelincir tu. Dah gila. Macam mana dah gila? Itu ada istilah ni. Dah gila. Muhammad gila. Ya Allah, nasib baiklah kita tak ada pada waktu itu. Kalau ada, mungkin kita pun sama perangai macam itu. Syukur ya Allah, bagi sekarang kerana kami dah mula menengok telefon lah. Dari sini, call buka 8 jam perjalanan. Dalam within 15 saat dah sana ngangkat. Ya Allah, kalau kita naik tadi, naik kapal terbang 8 jam. Tapi call boleh tunggu gambar lagi, pakai WhatsApp tu. Ya Allah. Jadi artinya kita ni dah agak mudah sikit faham pasal kita ni berada di zaman teknologi. Gitu tak? Bersiap ni. Ya Allah. Tak begitu. Lepas dia cerita pasal tadi dia pergi Mekah, dia belah, adalah lagi macam-macam. Nak menceritakan berapa kalutnya pada waktu itu. Yang percaya pun dah mula, kita ni betul pengikut dia ni. Dah mula tu macam-macam. Bila dia ini cerita, bila dia balik tu, dia berterang balik. Cuba bayanglah bagaimana untungnya kita mendengar cerita-cerita ini, kerana kita, teknologi dah berada depan kita. Kejauhan berapa jauh, dan kita nak sampai ke bulan pun bukan main jauh. Ini Sidratul Muntaha. Mendengar bunyi Lauh Mahfuz tu menulis orang punya nasib ni. Nasib si fulan ni, nasibnya menulis. Masya Allah. Nabi diangkat dengan kebersihannya tadi supaya dia nak menyampaikan ada syurga, ada neraka. Tapi dia hanya dikatakan ini ialah ghaib. Tetapi Allah punya adil, hantar juga dia kata tu supaya dia tengok mana pun syurga tu, mana pun neraka tu. Biar dia tengok. Sekurang-kurangnya sebagai pemimpin, kalau dia menerangkan kepada orang tu, penjelasan dia jelas. Percaya tu orang, percaya. Engkau Al-Amin, ya Rasulullah. Engkau Amin. Amin tu amanah. Dia dah test dulu dah. Bila dia naik atas busur atau atas bukit sikit, orang-orang Quraisy dah penuh. Dia nak test. Dia kata, wahai orang-orang Quraisy, kalau aku kata di belakang kita tu ada tentera yang sedang nak menyerang kita, kamu percaya tak? Percaya, kata orang tu. Orang tu nak percaya, nak cakap percaya orang. Nabi dah test dia tu seorang pemimpin. Sebab itu sebagai seorang pemimpin bukan senang. Kalau misalnya Nazir, dia bercerita, semua orang sini pergi, kebanyakan orang dah malas dah membasuh kain. Misalnya basuh kain dah malas dah. Pakai kilo pakai basuh kain. Timbang, bawa dalam tu basuh. Orang ni suka tak suka basuh kain. Maka dia menengok benda macam itu.
Kenapa tidak kita katanya buat hobi dekat sini belakang? Dia datang sembahyang maghrib, dia letak di situ. Mesin itu bekerja, dia sembahyang maghrib. Sampai maghrib dia sembahyang isyak. Balik kan dia bawa aja balik. Artinya sembahyang dapat, kerja dapat. Dia berfikir macam tu. Tapi nak menerangkan kepada orang ramai tahu, mana boleh, mana boleh. Ada yang kata, ini masjid mana boleh menjaga. Nampak? Sejak bila pula kita menjaga? Ini dipanggil servis. Tapi servis tu kena ada api kan? Kena ada elektrik, kena beli alat. Alat-alat ni kena beli. Maka sesamalah kita membayar bil tu sesamalah kita. Itu yang dipanggil servis. Bukan menjaga. Kalau kita kata menjaga, tak kena lah. Oh, itu orang menjaga tak boleh. Kita kata itulah servis. Pun tak kutip duit macam tu masuk je. Bukan main teknologi sekarang. Cap masuk, setengah jam. Saya tak pernah pakai ni. Saya mendengar orang cerita je. Tak pernah saya buat. Bila dia berfikir macam tu, nak nerangkan pada orang tu, dia kena duduk dulu. Macam mana nak nerang dia? Susah nak nerang ni. Biar ke kedai orang bukan Islam tu juga tak nak. Padahal masjid ni Allah buat. Allah suruh Nabi buat masjid dulu. Awak mula-mula buat masjid, kata dia. Apa pasal? Masjid ni mesti menjadi segala apa servis bagi orang Islam di situ. Kedai beras, gula ada situ. Cantiknya mesti lebih cantik daripada orang punya kedai mana-mana yang kita tengok. Pergi rata-rata tengok mesti lebih cantik. Lagi ada tempat mainan budak-budak masuk dalam terowong keluar sana. Anak di situ. Mak pergi di sini. Mak bapak pergi sembahyang sini. Ya Allah, takkan tersusun tu? Tersusun benar. Tersusun benar. Sebab kita tak ada, kita ketinggalan. Walaupun kita di kampung. Saya cerita, Pasal Nazir dah cerita ke saya. Saya kata, saya nampak semua benda tu. Bila dia cakap sikit, saya nampak tak? Betapa sebenarnya itu menggambarkan kepada musuh kita bersatu. Kita mendengar cakap ketua, kita berjemaah. Tidaklah sia-sia saja. Sebab daripada sembahyang jemaah tu, kita dah pindahkan perangai berjemaah tu dengan kedai jemaah. Dalam bahasa kita panggil koperasi. Ini sampai ada kedai Melayu dalam kampung Melayu, kedai motosikal, hidup segan mati tak mau. Kedai orang bukan Melayu, elok aja hidupnya. Pasal orang datang dia bagi rokok sebatang. Itu je pasalnya. Pasal dia tak bagi rokok sebatang tu, cerita satu kampung menyampah dengan budak Melayu. Ya Allah, tak adil kita lah. Sepatutnya masjid ini mesti menentukan kalau ada satu, itu fardu kifayah, mesti dihidupkan. Mesti dihidupkan. Pasal apa? Kerana bisnes ini, berniaga ini fardu kifayah. Bagi orang berniaga, dia kena datang masjid. Bila masa waktu baru dia datang masjid. Bagi orang tak berniaga, dia kena datang awal masjid. Pasal kita ada buat apa kat luar tu. Tapi kalau dia berniaga, dia kena lambat sikit datang masjid. Allahu Akbar, baru dia datang masjid. Pasal apa? Dia ada buat kerja fardu kifayah. Tapi bagi kita yang tak ada apa-apa ni, kita kena datang cepatlah ke masjid tu. Pasal apa? Tak ada buat apa. Kita kena cari yang sunat-sunat. Ini cerita mengenai kata jadi pemimpin. Nabi Muhammad sebelum dia nak menceritakan mengenai syurga, dia dah ceritakan pasal syurga, dia kena dibawa ke syurga. Berapa luas ke syurga tu? Betul lah ke syurga tu? Neraka tu macam mana? Bunyi apinya macam mana? Bunyi apinya macam mana? Itulah yang itulah Allah Subhanahu Wa Taala sayang sangat dengan Nabi ini. Apa saja permintaan Nabi dipatuhi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Isra Mi'raj yang kita bercakap malam ini. Semua hukum kita panggil
hukum faraid, hukum puasa, hukum zakat. Ini tak payah pergi jumpa Allah. Ini semua Jibril aja bawa melalui wahyu. Tetapi hukum solat Nabi kena pergi sendiri dan berdialog pula dengan Nabi. Nabi apa? Nabi apa? Musa. Bukan Isa, Musa. Kata dia, diceritakan dalam kitab-kitab, Nabi Musa tu, dia punya bulu roma ni, kalau pakai baju mungkin terkeluar. Punya hebat Nabi Musa. Gagah, bulu roma ni boleh keluar dari baju. Artinya hebat betul. Menengok aja pun mau pingsan lah Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kata, kau tengok aku ni besar, engkau tengok badan aku ni agaknya berbulan-bulan, 50 waktu tak lalu nak buang kau supaya dialog yang macam itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tahu bahawa manusia ni dia ada kelebihan lain daripada makhluk-makhluk yang lain. Makhluk lain itu dicipta oleh Allah untuk manusia. Untuk manusia. Segala makhluk di muka bumi ini dicipta untuk manusia. Kambing kalau kita kalau menternak, apa kita kata? Nak gemuk. Bila gemuk banyak daging. Apa guna daging? Nak dikunyah lah kan? Siapa yang mengunyah itu? Manusia. Ayam pun nak gemuk, nak telur banyak. Untuk apa? Kita semua nak makan. Segala tanaman-tanaman tu, makhluk Allah nama itu, untuk kita. Segala yang Allah buat dalam dunia ni untuk manusia. Punya baiknya Allah Subhanahu Wa Taala tu. Sebab itu cuba kita bayang bagaimana orang zaman itu kena percaya bahawa bergerak daripada Masjidil Haram, daripada Mekah nak sampai ke Masjidil Aqsa sampai 3 bulan baru sampai. Ini pergi balik. Kalau lepas kita kata pukul 9 malam lah pergi 9. Sebelum subuh dah balik sini berapa jam? Orang pun kita ni betul kau tak ada diurut di kepala tu, betul ke cakap ni ke mana ni? Ni awak nak cerita dengan orang lain ni? Nabi cerita dengan kita nak cerita dengan orang. Mari kita Abu Jahal kata, mari kita jumpa kita rasa siapa? Abu Bakar ni tu kawan baik ni, setia sangat. Abu Bakar, kau percaya tak? Malam tadi gini. Siapa cakap? Kata Abu Bakar, Muhammad. Kalau Muhammad cakap lebih dari itu pun aku percaya. Itu jenis kawan-kawan dia, beriman. Bukan bermakna dia dah yakin percaya yang kita kata beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul. Beriman kepada rasul dia macam itu, tidak pertikai satu benda pun. Itu yang kita kata bila imam kata luruskan barisan, luruskan saf, cakap kan? Apa kita jawab? Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku taat, aku dengar dan aku taat apa yang imam cakap tu. Dan kalau aku salah, maafkanlah aku ya Allah. Begitu kita orang Islam ni dilatih. Bukan mentelenting. Jadi saya nak cakap ni mengenai pendapat kita, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang terlalu ke depan daripada masyarakat zaman itu. Sekarang ni dalam laut kapal selam. Sekarang ni fiber optik nama dia. Ini yang apa nama ni apa kita punya internet ni. Kita ingat di apa nama dia tahu? Apa nama yang tahu? Yang berbola ambil itu apa dia? Apa tu? Satelit kan? Rupanya internet bukan pasal satelit. Dia pakai fiber optik dalam laut. Fiber optik. Itu yang digunakan oleh Yaman sekarang ni. Kalau
semua orang tak ada lagi dapat pakai internet. Bermakna bank apa nama? Bank apa kita panggil? Tak boleh mengeluarkan duit. Kalau kita ada duit pun tak bergerak, semua tak bergerak. Itu dia orang takut sikit. Di bawah, dia di bawah betul Yaman tu punya laut tu, di bawah Yaman tu. Macam mana rupanya fiber optik tu punya wayar? Dulu kita tengok wayar besar-besar ini. Sekarang wayar bukan besar-besar ini lagi dah. Wayar dipanggil nano. Ada wayar yang rambut ni boleh belah 1000. Rambut ni kecil dah, rambut ni belah 1000, itulah nano. Satu ketika nanti, ini pengusaha besar ini ni boleh ambil letak kat sini, letak sini. Kita tahu orang tak nampak benda ada sini, letak. Jadi macam apa nama? Tai lalat di sini kata. Awak mau cakap apa sini. Sekarang ada macam itulah. Kalau tengok telefon tu, budak-budak cakap, ketawa. Kita kata gila. Orang sendiri lihatin, tengok video yang dia tengok tu. Ini teknologi. Sekarang AI. Pakai AI. Tanya nanti itu orang buat kereta sekarang ni bukan pakai orang lagi dah. Robot aja. Itu pasal serupa aja. Ketatnya sama aja. Rupanya nak dapat satu skru tu punya lesen tiap skru tu ada dia punya sertifikat lesen untuk menentukan ianya apa nama dipanggil boleh dipakai oleh manusia, tidak bahaya. Kereta tuan-tuan, jangan main-main. Tengoklah hari-hari apa yang mati apa sembahyang kan? Ini yang katakan teknologi. Ketika Nabi Muhammad SAW, ini saya tak cerita sebentar ni, ke Sidratul Muntaha. Itu nanti kubu lain aja tunjuk. Yang ini dahsyat mah ke Sidratul Muntaha. Ada 4 sungai katanya, dua sungai zahir, 2 sungai batin. Sungai zahir, sungai Nil, sungai Furat. Sungai batinnya di syurga. Macam mana air itu masuk ke sungai itu? Dia kata melalui akar. Ya Allah, susah nak payah nak faham lah. Dan kalau kita pergi ke Bosnia dan sebagainya, air yang keluar daripada gunung tu, air bergunung yang mengalirkan sungai tu, tak boleh fikir kita lah. Kita kalau ada air mata air kan meleleh kan. Di situ, ya Allah, tak pernah berhenti sejak dia ada, tak pernah berhenti. Itu sungai dia. Hebat bukan main. Itulah yang kata yang Allah cipta untuk manusia. Tapi manusia selalu tidak tahu untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mahu berterima kasih. Jadi kalau begitu gayanya, bagaimana agaknya kita nak mengambil apa nama iktibar daripada peristiwa ni, itu lebih penting. Rupanya solat ini sangat penting. Sebab yang dicipta oleh Allah ni manusia. Manusia ni dibekal dengan otak, dibekal dengan nafsu. Otak, nafsu kan? Nafsu tu ialah dia suka kepada keburukan. Otak sangat cerdik berfikir. Dia ke depan saja, dia fikir ke depan. Biarkan otak ni dia berfikir, hancur kita. Maka datang Al-Quran, datang Nabi memandu supaya otak dengan rasa apa nama kita panggil selera dan sebagainya, supaya dipandu oleh Al-Quran. Sebab itu Quran tu siapa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan satu pahala. Satu huruf 10 pahala. Satu huruf. Alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca Quran saja diberi pahala sebanyak-banyaknya kerana bukan baca Quran penting. Yang penting bagaimana kita menganalisa.
menerima apa arahan-arahan Al-Quran itu. Dan Nabi kata, saya dah banyak kali sebut masa dia khutbah wida, dia kata, sudahkah aku sampaikan? Sudah ya Rasulullah. Sudahkah aku sampaikan 3 kali? Sudah ya Rasulullah. Sudahkah aku sampaikan? Sudah ya Rasulullah. Baiklah, aku berharap orang-orang yang tak hadir pada hari ini, umat yang tak hadir pada hari ini, akan lebih dapat memahami apa yang aku cakap ni, dan lebih dapat memahamkan orang lain. Dia pun tak percaya dengan yang ada tu. Dia hendakkan orang lain. Jadi kalau kita hendakkan mahir mengenai Al-Quran, maka kita kena berhafid dengan Quran. Berhafid dengan Quran. Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, barik berkati aku di bulan Rajab. Wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Inilah doa kita baca. Kita minta Ramadan ni kita sampai. Kerana Rajab, Sya'ban ialah kita diperingatkan supaya ganti puasa kita yang belum buat ganti. Kemudian kalau rasa tak ada nak buat ganti, banyak sunat-sunat lah. Senin Khamis, Yaumul Abiyad, yang 3 hari, 13, 14, 15, hari awal, hari akhir, macam-macam buat. Ada orang rupanya 3 bulan puasa. Ada orang, saya tak percaya maknanya orang cakap, rupanya ada betul. Saya jumpa minuman orang tu air kelapa. Dia tak minum air macam ni. Air kelapa dia minum. Sehat segar dia. Siapa namanya tu? Lebay Sani namanya. Bapa kepada Zaid yang duduk dalam tu. Bapa dia nama Sani namanya. Itulah. Tapi 3 bulan puasa. Lalu kita kalau lalu alhamdulillah. Kalau tak lalu jangan mencacat orang. Awak tak lalu, ampun ya Allah, aku tak lalu. Jadi berbalik semula kita pada bumi dipijak ni. Kita ni bumi dipijak. Artinya apa hukumnya percaya kepada Isra Mi'raj? Wajib beriman. Siapa tak beriman, tahulah, wajib kita beriman. Kenapa kita yakin? Kerana kita tahu Allah kita tu, dia dinamakan Khaliq, pencipta. Kita ni makhluk yang dicipta. Segala yang di muka bumi, di darat, di laut, di udara, ini nama makhluk, iaitu yang dicipta oleh Allah. Tak heran ke kita nak buat surau masjid besar ini pun tiang kena banyak, kau tidak untuk. Tapi Allah membuat muka bumi ini dengan biru sebelah atas tu tak ada tiang. Pukul 3 pagi kan ayam tu kokok ayam jantan. Kokok ayam tu sampai keluar seluar pepatah orang Melayu, seekor ayam tak kokok hari siang juga. Rugilah awak tak kokok hari tetap siang. Saya tak hendak saya semayang subuh pagi ni, biar rasa dia tengok. Kenapa? Nak bagi tahu orang tak sayang, tak datang tu, awak tak datang, subuh tu datang juga. Orang lain semayang juga. Jadi artinya kehadiran kita ni jangan merasakan macam satu yang kita panggil satu yang apa sangat, tetapi dia tu hanya kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita sedar, pukul 5 kita dah bangkit. Dulu mana mau ni pukul 5? Alhamdulillah. Sekarang ni pukul 3 dah bangkit dah. Udah siap-siap nak pergi masjid. Siapa punya kerja tu? Mau ke kita pergi ke masjid dengan gelap malam dan sebagainya? Sekarang teranglah, dululah. InsyaAllah Allah kalau nak membuat sesuatu tu kun fayakun, jadi belaka. Saya dah kata ada orang kalau tak sembahyang berjemaah rasa tak puas dia sembahyang. Dia mesti nak berjemaah juga. Jadi bagi kita yang nampaknya Allah ada ghairah, ini dipanggil ghairah.
Kita selalu sebut jangan gairah sangat, mencampur kita. Gairah itu maksudnya ada satu perasaan nak sangat, suka sangat. Duduk je ngambil Quran, nak baca. Semoga pun jadi. Duduk je nak baca Quran. Ada sikit nak baca subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Malam-malam pukul 3.30 pagi. Allah. Maha suci Allah yang telah memberikan kita peluang untuk mendekati Dia. Itu yang saya kata. Semoga kita sentiasa dalam dakapan kasih dan sayang Allah. Dakapan kasih dan sayang. Kosong kita ni, tak ada apa-apa kalau Allah tak sayang. Kosong. Oleh kerana itu, ucaplah tahniah kepada diri sendiri kerana kita mengisi masa lapang kita maghrib sampai isya itu dengan datang berjemaah. Dan lepas aja maghrib nak buat apa? Pihak masjid mesti fikir apa nak buat. Inilah ada pengajian supaya jangan nak buat apa ni kan. Apa nak buat lepas maghrib? Ada program. Ada je program. Siapa nak buat program bagi tahu nanti. Ada aja program. Sekurang-kurangnya kita baca Yasin, bawa bungkusan nasi dan sebagainya. Ada aja program kita menyebabkan orang merasa bahawa masjid itu memang tempat rahmat, rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita, yakin kita kepada bahawa solat itu adalah istimewa sangat kerana dia diambil sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dan tawar menawar dengannya. Dan dah tinggal 5 lagi pun, dah tinggal 5. Sayyidina Musa kata pergi lagi. Malu. Dia pula tak malu. Nabi kata malu. Tetapi pusing, dia boleh 50 balik. Sunat itu, sunat ini, sunat ni. Ada orang buat bukan 50, 60 dia buat. Orang biasa kata tak boleh, tapi ada orang yang luar biasa, lebih daripada 50 dia buat. Ya Allah menyayangi kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita, gairah kita kepada ibadah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus